Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang bahagia Saudara Dr. Dominic Lau Ho Chai, Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Saudara Dr. Ma Siu Kiong, Nasihat Gerakan, bahagia Saudara Oh Tong Kiong, Timbalan Presiden Parti Gerakan, Yang Berhormat Dato' Sri Azmin Ali, Ketua Perangan Perikatan Nasional, Yang Berhormat Dato' Sri Rina Harun, Ketua Wanita Perikatan Nasional, Yang Berhormat Senator Engineer Haji Khairil Nizam, Ketua Pemuda Perikatan Nasional, Tuan Edward Dagul, Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, yang bahagia Tuan Edward Linggu Bogot, Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, yang berbahagia Dr. Hajah Halimah Ali, Ahli Jawatankuasa Pusat PAS, Naib Presiden Gerakan, pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional yang lain, ahli Jawatankuasa Pusat Gerakan, ahli Perwakilan Nasional Parti Gerakan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya doakan saudara dan saudari terus berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan kepimpinan dan juga para perwakilan kepersidangan perwakilan Parti Gerakan Rakyat Malaysia kali ke-50 yang diadakan secara hybrid pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan, merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Dominic Lau, Presiden Parti Gerakan dan seluruh barisan kepimpinan gerakan yang telah pun sudi menjemput saya untuk hadir meresmikan persidangan perwakilan nasional gerakan pada hari yang berbahagia ini. Saya mendengar dengan tekun ucapan daripada Dato' Dr. Dominic yang begitu jelas dan saya rasa agak bangga. Dia lebih hebat daripada saya berucap tanpa memakai apa-apa teks. Apa yang juga membanggakan saya ialah kerana hari ini persidangan ini ialah persidangan yang ke-50, iaitu satu tempoh tahun-tahun yang begitu panjang berbanding dengan parti bersatu yang hanya berusia 5 tahun. Saya bila orang menjejak kaki kebangunan ini yang dinamakan bangunan Tan Sri Presiden Keng Yek, iaitu sahabat baik saya di waktu saya berada dalam kabinet zaman yang lalu. Saya teringat bahawa gerakan adalah satu parti yang sudah lama established di negara kita. Dan sebab itu saya rasa cukup bangga kerana gerakan berminat untuk menjadi Perikatan Nasional dan sebab itulah kita dalam Perikatan Nasional menyambut baik kehadiran parti gerakan dalam Perikatan Nasional ini. Welcome and all the best. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, lanskap politik negara kita sekarang ini sedang pun melalui satu proses perubahan yang amat signifikan. Sejak pilihan raya umum yang ke-14, kita telah pun menyaksikan Malaysia yang dahulunya
didominasi oleh hanya sebuah gabungan parti politik, kini telah pun berubah dengan kemunculan gabungan parti-parti politik baru di peringkat nasional dan juga di peringkat wilayah yang mengambil bahagian dalam pilihan raya dan juga berjaya membentuk kerajaan. Sebelum PRU yang ke-14, sistem politik negara kita dikategorikan sebagai dominant party system yang mana hanya sebuah parti iaitu Barisan Nasional menguasai keseluruhan sistem politik dan kerajaan. Manakala parti-parti lain yang berada di luar Barisan Nasional sekadar menjadi pembangkang yang lemah. Pada masa lalu, sistem ini dilihat mempunyai banyak kelemahan. Pemusatan kuasa berlaku dalam sesebuah parti politik yang menyebabkan tidak ada semak dan imbang atau check and balance yang mencukupi dalam pentadbiran kerajaan yang diperintah oleh parti yang dominan. Segala keputusan hanya dibuat oleh pemimpin parti ataupun sebilangan orang yang menyokong pemimpin parti. Sistem politik ini yang mampu mewujudkan kestabilan politik pada awalnya dilihat berkesan untuk memacu pembangunan negara yang pesat. Namun lama-kelamaan kuasa politik yang dominan ini semakin berpusat kepada individu yang memimpin parti dan juga kerajaan. Alih-alih parti akur dengan setiap keputusan dan tindakan pemimpin parti, walaupun ia tidak semestinya adalah suatu perkara yang betul. Malah, penyelewengan dan juga pelanggaran undang-undang oleh pemimpin parti juga sering berlaku, tetapi dipandang sepi oleh pemimpin parti yang lain kerana mereka takut tersingkir daripada parti yang berkuasa dominan dalam kerajaan. Tidak ramai yang mahu mengambil risiko untuk menyatakan perkara yang betul dan benar. Lebih malang, ada pihak yang turut sama melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa kerana mereka ini beranggapan bahawa mereka akan dilindungi selagi mana mereka menyokong pemimpin parti yang mendominasi kerajaan. Mereka fikir maka mereka boleh lepas dan tidak akan dihukum. Dan kesannya ialah penyelewengan, salah laku, salah guna kuasa, rasuah terus berlaku dengan berleluasa dan dihalalkan pula oleh pengikut-pengikut parti. Soal integriti, soal amanah, soal tanggungjawab kepada rakyat tidak lagi menjadi suatu keutamaan mereka. Yang utama bagi mereka ialah melakukan apa saja untuk terus kekal berkuasa kerana dengan kuasa yang dominan itu mereka boleh melakukan bermacam-macam perkara demi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam dunia yang semakin pesat dengan kemajuan teknologi maklumat dan rakyat kita yang kita tahu semakin hari bijak berfikir serta menilai, tidak ada parti politik yang boleh kekal berkuasa secara dominan untuk selama-lamanya. Apatah lagi sekiranya parti itu mengabaikan prinsip-prinsip yang penting, integriti dan juga penanggungjawaban kepada rakyat. Ini prinsip-prinsip yang utama yang kita perjuangkan. Saya percaya rakyat Malaysia bijak untuk nak menilai dan mereka tidak akan berkompromi dengan mana-mana parti yang menggadaikan prinsip dan nilai integriti serta penanggungjawaban
kepada rakyat. Kerana itu, sistem parti dominan telah runtuh selepas PRU yang ke-14. Barisan Nasional tidak lagi menjadi kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan. Di Sarawak, parti-parti yang dahulunya merupakan komponen BN telah mewujudkan gabungan Parti Sarawak ataupun GPS untuk mentadbir kerajaan Sarawak secara sendiri. Dan dalam pilihan raya negeri Sabah pada tahun lalu, parti-parti politik yang juga bertanding telah membentuk Gabungan Rakyat Sabah. Ini nama yang saya berikan untuk rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah yang mentadbir kerajaan negeri Sabah selepas pilihan raya. Saudara saya sekalian, Kerajaan Persekutuan pada masa ini pula dibentuk oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah. Dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan pada hari ini tidak ada mana-mana parti yang boleh mendakwa mereka adalah parti dominan yang boleh melakukan apa saja mengikut selera parti masing-masing tanpa mengambil kira pandangan parti-parti yang lain yang membentuk kerajaan dan juga kepentingan rakyat. Sebagai sebuah parti yang mendukung prinsip integriti, Perikatan Nasional telah meletakkan asas yang jelas dalam pembentukan kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Kita telah pun meletakkan syarat yang tegas bahawa sokongan PN pada kerajaan pada hari ini adalah tertakluk kepada kepatuhan kerajaan terhadap prinsip-prinsip dan nilai integriti. Ini bagi kita adalah amat penting. Ini termasuklah syarat untuk terus menentang rasuah, menentang salah guna kuasa, serta tidak sekali-kali mencampuri urusan-urusan mahkamah. Institusi mahkamah, termasuk agensi pendakwaan, mestilah dipastikan bebas untuk menegakkan keadilan tanpa diganggu-gugat oleh sesiapa pun semata-mata untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu. Kerajaan juga tidak boleh tunduk kepada tekanan kumpulan-kumpulan kleptokrat demi kepentingan diri mereka sendiri. Saya ingin menegaskan bahawa Perikatan Nasional mempunyai tanggungjawab moral. We have the moral responsibility untuk memberikan sokongan pada kerajaan selagi mana prinsip ini dipatuhi. And I must say in no uncertain terms that it is the most important principle that we must uphold all the time. Our presence in the government is not just for the sake of power and position. We are here to serve the people with integrity. But if this principle is not observed, and as a result, the kleptocrats return to power, we will fail miserably in our duty to protect the interests of the people and of our country. And if this ever happens, we must decide the most honorable thing to do, and this includes returning the mandate to the people when the time comes. Saya tegaskan soal ini kerana prinsip ini tidak boleh kita korbankan. Prinsip ini adalah prinsip yang utama yang telah menjadi asas dan teras kepada pembentukan Perikatan Nasional. And I think Gerakan will fully endorse this in your meeting today. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, kita mestilah berani untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Tadi pun disebutkan oleh Dr. Dominic Lau that this is time for change. Bukan kita pertahankan perkara-perkara yang sudah lama kita lakukan, tapi melalui satu proses perubahan. Dan perubahan lanskap politik dalam negara kita ini adalah sesuatu yang tak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh membenarkan
sistem politik negara kita dikawal oleh mereka yang rakus kuasa. Proses pembaharuan, iaitu pembaharuan politik yang telah pun dimulakan oleh rakyat Malaysia, mestilah diteruskan. Kerana itulah kita membentuk Perikatan Nasional yang dianggoti oleh Bersatu, PAS, Rakan, STAR dan SAPP. Kita mahu menjadikan Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan politik di peringkat nasional yang menawarkan pentadbiran yang prihatin rakyat, cekap, telus dan berintegriti. Saya akui bahawa ada pihak yang agak ragu apabila kita membentuk Perikatan Nasional. Mereka bertanya, bolehkah Perikatan Nasional menjadi sebuah gabungan politik yang kuat, politik yang boleh diterima oleh rakyat? Ini yang mereka kemukakan. Saya sebenarnya bukanlah orang yang boleh memberikan jawapan yang tepat kepada persoalan ini kerana yang membuat penentuan ini ialah rakyat sekalian. Segalanya ditentukan oleh rakyat dan pastinya juga ialah ketentuan ilahi. Namun saya suka mengatakan bahawa sudah terdapat petanda-petanda positif. Petanda-petanda positif yang menunjukkan Perikatan Nasional semakin diterima oleh rakyat. This is a reality now. Dalam pilihan raya kita di negeri Sabah, waktu itu Perikatan Nasional baru tertubuh 3 minggu. Kita lancarkan Perikatan Nasional. Dan hasil daripadanya ialah Perikatan Nasional mendapat sambutan yang amat luar biasa daripada seluruh rakyat di negeri Sabah. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pengundi yang berada di Sabah yang akhirnya berjaya memberikan kepada Perikatan Nasional kuasa untuk membentuk kerajaan. Kita memenangi sejumlah urusi yang terbesar dalam kalangan parti-parti yang membentuk gabungan rakyat Sabah. Dalam pilihan raya negeri Melaka, yang juga disebutkan oleh Datuk Dominic Lau sebentar tadi, yang baru saja berlangsung, walaupun Perikatan Nasional hanya memenangi 2 kursi atau mempertahankan bilangan 2 kursi sahaja, kita menyaksikan suatu peralihan sokongan yang agak ketara kepada Perikatan Nasional, terutamanya di kalangan pengundi-pengundi muda. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat di Melaka, pengundi khususnya pengundi muda yang memberikan sokongan untuk pertama kalinya Perikatan Nasional bertanding di semenanjung Tanah Melayu, iaitu Peninsula Malaysia. Banyak orang membuat analisa tentang apakah keputusan Melaka itu memberikan apa-apa petanda. Tapi jelas daripada penganalisis yang telah membuat penilaian tentang hasil keputusan pilihan raya itu, hampir kesemuanya berkata bahawa the biggest winner is none other than Perikatan Nasional. Jadi saya agak optimis bahawa Perikatan Nasional akan menjadi sebuah gabungan politik rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-15. Kita menawarkan sebuah pentadbiran yang prihatin rakyat. Pentadbiran yang berintegriti yang saya yakin selari dengan nilai dan aspirasi majoriti rakyat di negara kita. Kita telah buktikan bahawa Perikatan Nasional mampu untuk mentadbir negara dengan baik dengan mengamalkan dasar-dasar prihatin rakyat serta mempertahankan prinsip integriti dan kedaulatan undang-undang sepanjang mentadbir negara sebelum ini. Rekod ini akan kita pertahankan dan kita persembahkan kepada rakyat untuk mereka membuat penilaian bila sampai pilihan raya umum yang akan datang. Perikatan Nasional juga adalah sebuah gabungan politik pelbagai kaum yang sentiasa menekankan aspek perpaduan kaum dan juga perpaduan dan juga agama dalam masyarakat. Kita beriktizam untuk membela nasib semua rakyat
tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan juga wilayah. Komitmen ini telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional menerusi dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dan asas yang paling utama dasar ini ialah no one will be left behind. Kita akan berkongsi khazanah kekayaan negara kita secara bersama-sama dan maju bersama-sama tanpa seorang pun yang akan tertinggal di belakang. Dan inilah sebenarnya komitmen Perikatan Nasional. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, penyertaan gerakan dalam Perikatan Nasional ialah satu pilihan yang tepat. Selaku pengurusi Perikatan Nasional, saya amat mengalu-alukan sumbangan gerakan dalam melengkapkan Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan parti politik yang mewakili semua kaum di Malaysia ini. Terima kasih saya ucapkan pada gerakan. Waktu pertama, Dr. Dominic bertemu dengan saya beberapa bulan yang lalu, kita berbincang tentang soal ini. Dan saya waktu awal pun sudah merasakan perlu kita terima dengan hati terbuka tentang hasrat gerakan untuk mimpi dalam Perikatan Nasional, kerana gerakan sudah ada sejarah yang panjang. Gerakan adalah gabungan penyertaan kaum-kaum dalam negara kita. Dan ada ketika dia telah mencipta berbagai-bagai kejayaan. Dan hari ini gerakan menyetik kita. Saya lihat tadi gambar-gambar menunjukkan tentang harta-harta aset yang banyak. Kalau boleh bagilah sedikit pada Perikatan Nasional. Jadi tugas gerakan, saudara-saudari sekalian, ialah untuk bersama-sama memperkukuhkan Perikatan Nasional. Ini adalah parti kita. Bukan parti saya atau parti Dominic, tetapi parti kita semua. Yang kita bentuk kerana kesedaran kita bahawa sudah sampai masanya sebuah gabungan parti politik sebegini diajukan sebagai suatu pilihan baru tapi terbaik untuk rakyat Malaysia. Kalau dahulu tidak ada pilihan. Either you choose Barisan Nasional or you choose Pakatan Harapan. You have the better option today to choose Perikatan Nasional, which is a better party. Parti yang berdiri atas dasar prinsip dan integriti. Pada hari ini mungkin isu integriti mungkin tidak begitu orang kata diberikan apa-apa keutamaan oleh kumpulan-kumpulan tertentu dalam masyarakat. Setengah mungkin sudah pun diayun begitu lama dengan lagu-lagu yang enak sahaja. Bahawa situasi dalam negara kita sudah cukup baik. Tetapi ramai di negara kita merasakan sudah sampai masanya kita membawa satu corak baru. The new landscape, a political landscape that is more sustainable. Yang boleh menjamin masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi warga kita pada ini. Dan sebab itulah atas dasar semangat dan juga atas dasar kesedaran yang amat mendalam ini, saya ajukan supaya suatu platform politik baru terbentuk bermula dengan bersatu. Selepas itu kita perlu melihat tentang gabungan parti-parti politik untuk dibentuk sebuah perikatan yang kita namakan Perikatan Nasional. Dan hakikatnya hari ini bagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak mungkin satu parti politik saja mampu untuk membawa Malaysia ke suatu masa depan yang lebih baik tanpa ada dukungan dan sokongan daripada pelbagai pihak yang menyertai dalam perjuangan politik di negara kita. Jadi dengan hanya sokongan majoriti rakyat, saya percaya Perikatan Nasional akan dapat membentuk sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil untuk kita melaksanakan dasar-dasar prihatin rakyat, mempertahankan prinsip-prinsip integriti dan kedaulatan undang-undang, serta memaju dan memakmurkan negara kita yang hasilnya akan dapat dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan wilayah. Saya kira inilah tugas dan juga cabaran yang besar bagi gerakan dan saya kira juga parti-parti komponen yang lain dalam Perikatan Nasional. Dan saya percaya tugas ini akan dapat digalas dengan baik oleh seluruh pimpinan dan ahli gerakan yang berjuang dengan semangat satu hati untuk mencurahkan khidmat bakti kepada rakyat dan negara.
Saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh barisan kepimpinan gerakan dan juga pada perwakilan yang menghadiri persidangan nasional gerakan ke-50 pada hari ini. Saya ucapkan selamat maju jaya pada gerakan dan insyaAllah atas semangat perjuangan kita bersama-sama, Perikatan Nasional nanti akan membentuk kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang. Terima kasih. Satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan jutaan